Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa nusalli wa nusallimu ala Rasulillah la nabiyya ba'dah. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala wa ba'd. أيها التلاميذ والتلميذات الأحبة جميعا، كيف حالكم؟ ومرحبا بكم، أهلا وسهلا. اليوم إن شاء الله سنواصل دراستنا في نفس الموضوع، يعني موضوع فوائد التكنولوجيا في بلادنا. فإن شاء الله قبل أن نواصلها نكون مراجعة لنطق الكلمات التي قد درسناها ماضيا إن شاء الله. طيب، انظروا في الصفحة في الصفحة 116. طيب, muka surat berapa? 116 ya. Tengok muka surat ni, kita ulang kaji sikit sebelum kita masuk topik utama pada hari ini, iaitu ad-dhamirul muttasilu bil fi'lil mudhari' wal amri. Okay, kita ulang kaji sikit lah. Buka minda sikit. Ni apa ni? Gambar apa ni? Ma hadha suwar. Ma hadha sur. Ma hadhihi surah. Gambar apa ni? Handphone bahasa Arab apa? Hatifun yadawi. Sebut semua. Hatifun yadawi. Lagi sekali. Hatifun yadawi. Tertikus. Fa'ratun. Kat tepi ni pun ada tulis ana fa'ratun kan? Fa'ratun. Yang ni tabi'atun. Tabi'atun. Ada lagi tak bawah? Tak ada dah tiga dalam surat ni mesti hafal ni. Ulang balik. Hatifun yadawi, fa'ratun, tabi'atun. Terus ni, ni papan ke kunci. Papan lauhatul mafatih. Lauhatul mafatih. Ini apa ni? Ini macam pengimbas gambar tu kan. Masihud dawi. Print apa tu? Scanner Masihud dawi. Ulang balik. Masihud dawi. Wahadha. Ni projektor bahasa Arab. Mislatun. 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 Yang ni screen. Syashatun. 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 Hamlatul ibham. Hamlatul ibham. Hamlatul ibham. Ini pula Samma'atun. Speaker Samma'atun. Samma'atun. Kita ulang balik dari awal. Hatifun yadawi, fa'ratun, tabi'atun. Ini apa tadi? Saya pula lupa ni. Cuba tengok. Kalau lupa tengok sini kan. Tu ada tu. Lauhatul mafatih. Lauhatul mafatih. Al-masihud dawi. Al-masihud dawi. Mislatun. Mislatun. Syashatun. Syashatun. Bukan fa'ratun. Hamlatul ibham. Saya pun sesasul Hamlatul ibham. Samma'atun. Samma'atun. Sekali lagi. Kena banyak kali ulang baru boleh ingat Baik. Ini apa dia? Hatifun yadawi, fa'ratun, tabi'atun, lawhatul mafatih, al-masihud dawi,
mislatun, syashatun, hamlatul ibham, samma'atun. Macam itulah murid kena ulang-ulang. Macam saya tak berapa ingat kan, kurang ingat, kena ulang-ulang jadi baru ingat. Alhamdulillah. Jadi harap murid-murid juga dapat ingat seperti mana yang saya tunjukkan. Okey. Jadi ada satu lagi di sini, ada 9 wahid, isnani, salasa, arba'a, khamsah, sita, sab'ah, thamaniyah, tis'ah. Satu lagi apa? Satu lagi hasubun mahmulun. Hasubun mahmulun tak ada. Tadi saya mula-mula tadi macam salah sebut sini, saya sebut hasubun mahmulun. Ini bukan hasubun mahmulun, tapi ini apa ni? Hatifun yadawi. Hatifun yadawi, handphone. Handphone maksudnya telefon tangan. Hatifun yadawi, telefon tangan juga. Tapi kalau satu yang tak ada kat sini, apa dia tadi? Hasubun mahmul. Hasubun mahmul maksudnya apa tu nama dia, laptop ataupun komputer riba. Komputer riba tak ada dalam ni. Okey, jadi semua sekali ada 10 murid. Jadi itu sekadar ulang kaji sahaja. Nanti insya-Allah ada masa kita baca ni, apa ni, ini namanya choral speaking ataupun kalam jama'i. Kalam jama'i nanti insya-Allah kita akan baca kalau ada masa. Baik, untuk hari ini kita terus masuk kepada muka surat. Murid saya selak pada muka surat ni. As-safatul mi'atu wath-thaniyata asyra. 112. Ini dia. Ad-dhamirul muttasilu bil fi'lil mudhari' wal amr. Baiklah murid. Ini yang kita belajar nanti kan, ad-dhamir muttasil bil fi'lil mudhari' wal amr. Kalau murid ingat pada kali yang lepas dulu, tajuk yang sebelum ini dulu kita dah belajar ni, nampak ni. Muka surat 90 dulu. Cuba tengok muka surat 90. Ni dia Ni ad-dhamirul muttasil bil fi'li, dia tak tulis fi'il apa, tapi saya tambah fi'lul madhi, nampak? Fi'lul madhi. Murid pun telah tulis dalam buku saya arahkan. Dhamirnya sama, dhamirnya anna, nahnu, anta, anti, huwa, hiya. Ini dhamir munfasil. Dhamir muttasil bil fi'li dia kat mana? Kat belakang. Ni dhamirnya kat belakang, nampak? Yang merah-merah ni kat belakang. Jadi fi'lul madhi dia punya tambahan dekat belakang semua, nampak? Cuma huwa je tak ada tambahan ni, yang tak ada merah ni, naqala ni. Dia ambil satu fi'il, iaitu fi'il naqala. Naqala, naqalat, naqalta, naqalti, naqaltu, naqalna. Ini tambahan dia. Kalau untuk ana, naqaltu, nahnu naqalna, anta naqalta, anti naqalti, huwa naqala, hiya naqalat. Ini sepatutnya murid dah kuasai, sebab kita dah belajar lama dahulu. Muka surat 90 dulu. Dah tak nampak. Surat 90. Jadi hari ini kita nak tengok dhamir muttasil bil fi'lil mudhari' dan fi'lul amr pula. Surat 90. Tadi kita buka balik muka surat ni. Ni tambahan kat mana? Tadi muka surat ni tambahan dia, dhamirnya tambahan dekat belakang. Nampak? Tu, na, ta, ti, tak ada tambahan langsung. Ta, mati. Ni. Ini kita dah belajar dulu. Ini fi'il madhi. Okey, hari ni kita nak belajar fi'il mudhari' wal amri. Bil fi'lil mudhari' wal amri. Jadi murid kena tulis kat situ. Fi'l ad-dhamirul muttasil maksudnya apa? Ad-dhamir murid sepatutnya tahu. Kalau tak tahu masalah tu. Ad-dhamir maknanya ganti nama. Siapa yang baru tahu, rasa macam baru nak belajar, kena tulis lah tu. Ad-dhamir, tulis ganti nama, tulis bawah dia. Al-muttasil, bercantum dengan fi'li, dengan kata kerja. Yang tadi kata kerja madhi maksudnya telah lepas. Dia punya tambahan kat belakang tadi, yang merahnya kat belakang tadi. Yang ni fi'lul apa pula? Al-mudhari' wal amri. Fi'lul mudhari'. Tadi fi'il madhi, fi'il yang telah lepas, telah berlaku. Yang ni mudhari' sedang berlaku. Tulis kat situ. Fi'li tu kata kerja, al-mudhari' sedang berlaku, tulis. Ataupun akan berlaku. Dia guna fi'il mudhari' juga. Jadi mudhari' ni ada dua masa, iaitu sedang berlaku
dan akan berlaku fi'il mudhari' ni. Wal amri perintah. Wa tu danah wal amri maksudnya perintah. Macam maknanya kita nak suruh orang buat perbuatan tu. Macam mana nak suruh orang tu buat? Kalau anta, macam mana cara dia? Anti apa? Perbuatannya perbuatan apa pula? Kena tengok juga. Semuanya berubah-ubah ikut dhamir dan ikut perkataan ataupun sesuatu yang kita nak suruh orang tu lakukan. Itu fi'il amar lah. Perbuatan apa. Baik. Ni dia. Nampak macam bersepah ni kan? Baik. Yang atas ni dia tulis sini. Nampak fi'lul mudhari'. Yang atas ni fi'il mudhari'. Yang bawah ni fi'lul amru. Fi'lul amar. Ini pun sama juga. Dia ringkaskan lagi. Yang ini ada ayat-ayat dia. Nampak? Yang ni dia ambil perkataannya sahaja. Dia fokus pada perkataan. Jadi murid jangan pening kepala. Kena faham dulu. Okey, yang atas ni fi'il mudhari'. Nampak? Sekejap saya cari penunjuk ni. Ni. Yang ni fi'lul mudhari', yang ni fi'il amar. Baik, jom kita baca terus Okey, ana ashhanul hatifal yadawiyya. Ashhanu ni mengecas. Ashhanu ni maksudnya apa? Mengecas. Okey. Lagi sekali. Ana ashhanu al-hatifal yadawiyya. Baik, terus. Nahnu nashhanu al-hatifal yadawiyya. Kenapa tadi kita hatiful yadawi? Hatifun yadawi kan? Baris depan. Kenapa baris atas? Sebab jadi mangsa. Maf'ulun bih. Semua baris atas nampak ni. Hatifah semua baris atas. Perkataan yang sama juga dia guna, cuma dia tukar dia punya dhamir. Jadi murid kena hafalkan ana ashhanul hatifal yadawi. Ashhanu ni yang penting. Nahnu nashhanul hatifal yadawi. Ana ni saya tulis makna. Ana saya. Siapa tak tahu tulis makna saya. Nahnu kita ataupun kami. Kalau ana ashhanu alif kat depan. Ana ashhanu, nahnu nashhanul hatifal yadawi. Nahnu nashhanu. Anta pula. Anta dengan anti. Okey, tengok ayat dia. Hal tashhanul hatifal yadawi? Hal tashhanul hatifal yadawi? Okey, anta untuk awak lelaki. Jangan tak tahu. Anta mesti tahu makna. Jangan tak tahu. Anta awak lelaki. Anti awak perempuan. Tulis makna. Siapa tak tahu tulis makna bawah dia. Okey. Jadi kalau nak tanya pada awak, pada orang depan kita yang lelaki, kawan kita yang lelaki contohnya, kita nak tanya dia, adakah awak sedang mengecas telefon? Awak kena tanya macam mana? Hal tashhanu. Ta kat depan. Hal tashhanu hatifal yadawi? Kalau kawan kita tu perempuan, untuk cakap dengan awak perempuan, anti, dia punya perkataan fi'il mudhari' dia bertukar jadi tashhanina. Tambah ya nun kat belakang. Hal tashhanina hal tashhanina al-hatifal yadawi? Hal tashhanina al-hatifal yadawi? Boleh murid? Okey. Selesai Ini pula huwa. Huwa tengok. Jadi berubah jadi ya kat depan. Huwa yashhanul hatifal yadawi. Huwa yashhanul hatifal yadawi. Maknanya dia lelaki. Ini mesti murid tahu ni, faham ni Huwa dia lelaki, hiya dia dalam kurungan perempuan Huwa dia lelaki, hiya dia dalam kurungan perempuan. Okey, jadi berubah je. Kalau dia lelaki, 2 titik di bawah, yashhanu. Dia perempuan, 2 titik di atas, tashhanu. Hatifal yadawi samalah handphone Okey, boleh tahu makna dia sekarang? Boleh faham tak? Tapi yang paling penting sekali murid-murid tahu untuk ubah ni. Ubah ni, ashhanu, ana ashhanu, nahnu nashhanu, anta tashhanu, anti
tashhanina, huwa yashhanu, hiya tashhanu. Murid kena hafal tu, hafalkan. Baik, selesai. Ni fi'il amar pula. Fi'il amar, ana, nahnu. Ada tak? Tak ada. Kenapa? Tak boleh lah kita. Ni perintah kan? Al-ammar ni, fi'lul ammar maknanya kata kerja perintah. Tak ada orang suruh diri dia sendiri. Ana, saya. Dia cakap dengan diri sendiri. Oi aku, dia kata. Dia cakap dengan diri sendiri, boleh tak? Oi aku, cas telefon tu. Cakap dengan diri sendiri, buat apa? Kan? Buat je lah, tak payahlah suruh-suruh. Betul tak? Jadi ana tak ada. Nahnu pun tak boleh juga. Oi kita, tak boleh. Kita tak payah. Tak payah perintah kita. Oi kami, tak payah. Tak boleh. Yang boleh perintah anta dengan anti, awak laki, awak perempuan. Okey. Kena bezakan ni pula. Ni tambahan dekat mana ni? Tambahan dekat berubah. Dia ada yang tambah alif kat depan, ni tambah alif. Alif yang tak ada baris, tak ada hamzah Alif tak ada baris, tak ada hamzah. Dibaca dengan baris bawah. Ishhan. Ishhan al-hatif al-yadawi. Contohnya, ya Ali, contoh. Ya Ali, ishhan al-hatif al-yadawi. Disuruh Ali caskan telefon tu. Ishhan ya Ali. Ataupun ya Ali, ishhan al-hatif al-yadawi. Okey, yang ni pula. Jadi dia punya fa'ilnya ishhan. Ishhan, matikan nun ni. Ishhan. Jadi dia punya dhamir muttasil bil fi'li dia meresap dalam perkataan ishhan ni. Dalam dia ada anta. Yang ni pula. Anti ishhani. Ishhani. Tambah huruf ya. Contohnya nak suruh Aliyah. Aliyah ni nama perempuan lah. Aliyah, ya Aliyah. Ya Aliyah. Ishhanil hatifal yadawi. Ishhani al-hatifal yadawi. Tambah ya. Bila tambah ya je jadi perempuan. Jadi untuk perintahkan perempuan itu cas telefon. Untuk awak lah, untuk anti. Untuk anti. Orang yang ada kat depan kita, yang kita suruh dia. Anti. Anti ishhani. Anta ishhan. Okey. Ini pula huwa dengan hiya ni. Kenapa tak ada fa'il amar? Sebab huwa dengan hiya ni tak ada kat depan dia. Tak ada kat depan orang yang bercakap. Dia ghaib, dhamir ghaib. Maknanya dhamir ataupun ganti nama yang tak ada kat depan kita orangnya. Jadi tak boleh kita perintah dia. Oi dia, main sini kejap dia. Mana boleh, dia tu tak ada kat sini. Betul tak? Kalau dia perempuan, hiya ni dia perempuan tadi. Sama macam atas huwa hiya. Yang ni kenapa tak ada fa'il amar pun sama juga, sebab dia tak ada kat depan orang yang bercakap. Jadi orang yang ada kat depan orang yang bercakap ni cuma awak, anta dengan anti. Ini je ada fa'il fa'il amar, fa'il amar. Fa'il madhi memang ada, mudhari' semua ada. Fa'il madhi dulu kita belajar yang Ustaz 90 tadi semua ada juga. Yang telah berlaku tu fa'il madhi. Ini fa'il mudhari' ni. Fa'il mudhari' sedang berlaku, amar perintah. Murid kena hafal, kena ingat tu. Yang pertama kena ingat fa'il terbagi kepada 3. Madhi dulu kita belajar Ustaz 90 tu, mudhari', amar. Kata kerja telah berlaku, sedang berlaku, perintah. Okey? Dan murid-murid kena hafal ni. Ana, nahnu, anta, anti, huwa, hiya. Kena hafal 6 ni. 6 apa tu nama dia? Ganti nama dia. Ganti nama. 6 ganti nama. Sebenarnya ada 14 ganti nama, tapi murid dalam pelajaran bahasa Arab skala rendah ni 6 ni murid kena kuasai. Ana, nahnu, anta, anti, huwa, hiya. Okey, itu yang kedua yang murid kena hafal. Yang ketiga, perbezaan. Kalau dulu tambahan dekat belakang untuk fa'il madhi. Fa'il madhi tambahan dekat belakang. Tak payahlah saya selak balik, murid selak sendirilah. Muka surat 90 tu nak selak juga. Selak lagi sekali lah. Ni tambahan dekat belakang ni, ana naqaltu, nahnu naqalna, anta naqalta, anti naqalti, huwa naqala, hiya naqalat. Tambahan dekat belakang, merah tu dekat belakang. Yang ni tambahan untuk fa'il mudhari', tambahan dekat depan.
dan ada juga di belakang, depan dan belakang untuk anti. Nampak? Kena hafal tu. Ana ashhanu, nahnu nashhanu, anta tashhanu, anti tashhanina, huwa yashhanu, hiya tashhanu. Murid hafalkan tu. Hafal ulangan. Ana ashhanu, nahnu nashhanu, anta tashhanu, anti tashhanina, huwa yashhanu, hiya tashhanu. Maknanya kena hafal jugalah, jangan tak hafal. Fi'il amar pula, ana ishhan, nahnu ishhani. Ana bukan ana, minta maaf, Allah ustaz ni tersasul je. Anta. Ana dengan nahnu tak ada, anta. Anta ishhan, anti ishhani. Murid jangan tersasul macam ustaz ni. Kalau ustaz tersasul tegur tau. Ni senyap je tak tegur pun. Tak apalah. Jadi yang ni yang penting ni. Untuk fi'il apa tadi? Fi'il amar ada dua, anta dengan anti. Anta ishhan, anti ishhani. Baik, habis. Kemudian diringkaskan lagi, tengok ni. Diringkaskan lagi. Ad-dhamir. Dhamir apa ni? Dhamir munfasil. Ni yang ana, nahnu, anta, anti, huwa, hiya ni, dia dhamir yang bercerai, dia bersendiri. Saya je. Saya, ana, nahnu. Tapi bila dia masuk dalam fa'il atau masuk dalam perkataan yang lain, dia cantum dengan perkataan lain, dia jadi dhamir muttasil. Ini munfasil, dia bersendiri. Dia bila bercantum macam ni, dia jadi munfasil. Dhamir munfasil, dhamir muttasil bil fi'li. Yang ni dhamir munfasil, yang ini bercantum dengan fa'il, jadi dhamir munfasil. Murid faham tak? Sekali lagi saya sebut. Kalau bercerai macam ni, dhamir munfasil. Kalau bercantum, dhamir muttasil. Dhamir muttasil. Kena ulang balik. Ulang balik lah. Ni, dhamir yang bercerai, bersendiri, maknanya bersendiri. Dia tak bercantum dengan perkataan lain. Nama ni dhamir apa tadi? Dhamir munfasil. Kalau dia bercantum dengan fi'il ke, dengan isim ke, yang kita belajar hari ni dengan fi'il, dia jadi dhamir muttasil. Faham tak murid? Dhamir muttasil. Sebab tu nama dia atas ni dhamirul muttasil. Nampak ni, muttasil. Yang bercantum dengan fi'il mudhari' dan amar. Baik. Jadi tengok ni. Ni dia cantum ni ashhanu mudhari' ni. Dia ulang apa? Dia ringkaskan lagi supaya murid nampak. Yang ni dalam ayat. Yang ni dia ambil satu perkataan sahaja, fi'il sahaja. Fi'il mudhari' dengan fi'il amar sahaja. Jadi fi'il mudhari' sama-sama baca dengan saya. Ana ashhanu, nahnu nashhanu, anta tashhanu, anti tashhanina, huwa yashhanu, hiya tashhanu. Ulang balik. Murid ulang-ulangkan tu. Kemudian murid perhatikan. Dia ringkaskan lagi ni supaya murid perhatikan betul. Lahiz ni kata. Ulahizu maksud saya perhatikan. Perhatikan apa? Dia punya perbezaan dia. Nampak? Fi'il mudhari' untuk ana, alif kat depan. Hamzah kat depan. Ashhanu. Fi'il apa-apa pun, kalau untuk fi'il mudhari' ana, alif kat depan. Yang ni mengecas, ashhanu. Kalau perkataan lain, contohnya duduk, ajlisu. Makan, akulu. Melihat, anzuru, alif kat depan. Ini nahnu, nashhanu, huruf nun kat depan. Nun kat depan. Tambah nun kata. Kemudian anta tashhanu. Bari atas tashhanu. Kalau anti, ta juga belakang ada yanun. Ni ta dengan yanun. Tashhanina. Huwa, ya kat depan, yashhanu, hiya tashhanu. Selesai. Jadi itu murid pun dah perhatikan dah, saya rasa kat atas tadi pun murid dah nampak dia punya perbezaan. Ini fi'il amar pula. Fi'il amar alif dibaca dengan baris bawah, walaupun tapi tak ada hamzah yang murid. Jangan tulis hamzah salah. Jadi ishhan. Sebab apa kita tak ada hamzah? Sebab kalau ada huruf depan sebelum dia ada huruf yang berbaris, contohnya huruf waw lah. Wa kat depan ni, dia tak boleh baca wa ishhan, tak boleh. Washhan. Jadi alif ni tak dibaca terus. Tapi kalau tak ada huruf lain, depan dia tak ada huruf yang dibaca, terus ishhan dibaca baris bawah. Ishhani. Nampak? Dibaca baris bawah. Kemudian ya ni ditambah di belakang untuk jadikan anti. Anta ishhan, anti
Ishhani. Okey murid. Jadi murid ulang-ulangkan ya. Ulang-ulangkan yang saya tersasul tadi, abaikanlah. Minta maaf lah ya. Okey. Baiklah murid, sekarang untuk latihan. Yang mudah sebenarnya, murid rujuk pada muka surat yang ke 128. As-safhatul mi'atu tsaminah. As-safhatul mi'atu والثامنة والعشرون. Muka surat 128. Atas sekali. Dia kata amla'u thumma aktubu. Jangan lupa tulis hari, tarikh dan tajuk. Hari, tarikh saya akan tulis pada description. Pada arahan yang saya akan kongsikan dalam grup. Ada hari, tarikh dengan bahasa Arab tu. Tulis macam tu. Baik. Kemudian cuba tengok sini. Amla'u thumma aktubu. Saya mengisi. Tulis makna. Amla'u. Ini pun fa'al. Fa'al apa murid agak-agak? Fa'al apa ni? Fa'al mudhari' lah, ada alif kat depan ni. Bulatkan. Ana. Alif maknanya ana. Amla'u thumma aktubu. Saya mengisi. Thumma aktubu. Kemudian saya menulis. Saya mengisi, kemudian saya menulis. Okey, tengok rakam wahid. Ni senang je. Jawapan ada kat belakang ni. Baik, murid tak perlu salin yang belakang. Nak salin boleh juga, salin lah. Salin pun tak apa. Tapi kalau tak salin pun tak apa. Pilih saja salah satu daripada jawapan yang ada kat belakang ni dan masukkan dalam tempat kosong. Baik. Rakam wahid. Na'imah. Na'imah ni lelaki ke perempuan? Na'imah perempuan. Jadi dia dhamir apa agak-agak ni? Cerita pasal Na'imah. Dhamir cerita ke? Siapa murid yang boleh jawab? Gantikan Na'imah dengan dhamir apa? Huwa, hiya, anta, anti, ana, nahnu. Mana satu? Hiya kan? Hiya. Jadi murid buat sendiri boleh. Nanti tu rujuk balik. Kalau tak dapat, rujuk balik dalam jadual tadi. Na'imah apa? Yashtari ke tashtari? Yashtari ke tashtari? Tengok tadi. Huwa, hiya. Yang belakang anak, belah kiri sekali tu. Ada hiya kan? Na'imah kan? Tengok tambahan apa? Buat sendiri boleh? Buat sendiri. Al-hasuba bi alfi ringgit. Al-hasub, komputer, tulis makna. Ni latihan ni tulis makna nanti. Selang 2 baris. Komputer bi dengan alfi ni. Fi baris bawah ni harfu jar, ni majrur. Dengan RM1,000. RM1,000 dia beli komputer. Biasalah memang harga komputer lebih kurang macam tu lah. Itu pun murah tu. Okey. Okey, rakam thani. Thomas apa? Tadi Na'imah senang Ustaz cerita lah, Ustaz sebut lah. Na'imah ni dia perempuan. Dia perempuan bahasa Arab apa? Dia perempuan. Tadi dah sebut dah. Rujuk balik. Thomas ni dia laki bahasa Arab apa? Thomas. Cerita pasal dia siapa? Thomas. Jadi Na'imah tadi dia perempuan, hiya lah. Ini Thomas huwa, dia lelaki. Huwa. Huwa jadi apa? Yatakallamu ke tatakallamu? Tengok huwa, tambahan apa? Ya ke ta kat depan? Okey, maknanya yashtari ni membeli. Yashtari membeli. Thomas, nanti kalau tak salin ni tulis makna kan? Tulis makna pula, tulis jawapan kan? Bawah jawapan tu tulis makna dia dan bulatkan sekali ni. Okey, Ustaz bagi jawapan lah, senang. Na'imah tashtari. Bulatkan ta ni, tulis hiya. Kalau murid salin sekali yang ni, lagi cantik, lagi bagus. Kalau salin ni sekali, murid boleh bulatkan hiya ni, huwa, ta ni hiya. Jadi hiya jawapan dia kat sini. Tashtari. Na'imah tashtari. Thomas yatakallamu ma'a walidatihi abral hatif.
Maksudnya apa? Thomas yatakallamu bercakap. Bercakap ma'a walidatihi, bersama walidatihi, ibunya. Walidatihi, ibunya. Abral hatif, melalui telefon. Melalui telefon. Okey, ana. Ana. Jadi ni fi'il mudhari' dia. Tengok tambahan dia kat mana? Tambahan dia kat mana? Kalau ana, tambahan dia huruf apa tambahan dia? Kat depan. Kat depan lah. Tambahan kat mana Ustaz tanya tadi? Kat depan belah awal perkataan. Ingat, senang. Kalau ana kan alif kat depan. Tambahan untuk ana pun alif kat depan. Ursilu. Kalau nun, nahnu. Dia berpasangan kan? Atas tadi huwa hiya, ana nahnu, anta anti. Dia berpasangan macam tu supaya senang kita ingat. Baik. Jadi ana ursilu risalatan qasiratan ila sadiqi. Risalatan qasiratan maksudnya surat pendek. Risalatan qasiratan, surat pendek, ataupun apa? SMS, pesanan ringkas namanya. Pesanan ringkas. Kita guna SMS lah sekarang ni. Tapi pun tak apa-apa nak guna sangat, sebab orang nak guna WhatsApp kan. WhatsApp pun mesej juga tu, mesej pendek juga. Tapi dengan lebih mudah kan. Ila, kepada sadiqi, kawan saya. Huruf ya ni pula kan, ni dhamir muttasil juga, tapi dia bersambung dengan isim. Ni sadiq ni kan kawan. Kawan ni isim, bukan kata kerja, dia kata nama. Jadi bersambung. Untuk ana dia huruf ya. Ya maknanya ana. Ni dhamir muttasil juga, tapi untuk bersambung dengan isim. Faham tak faham ni murid? Jadi sadiqi, kawan saya. Jadi dia kata apa? Saya ursilu, menghantar risalatan qasirah, surat pendek ataupun SMS, ila sadiqi, kepada kawan saya. Okey, rakam rabi', nombor 4. Ya Sarah. Dia cakap dengan Sarah. Bila cakap dengan Sarah ni biasanya fi'il amar lah tu, dia perintahkan Sarah kan. Ya Sarah. Dia cakap dengan Sarah. Jadi bila Sarah ni perempuan kan, tengok balik tadi dekat dalam jadual tadi. Tambahan apa untuk fi'il amar? Untuk apa? Anta ke anti ni? Dia ada anta dengan anti je kan. Anti, untuk anti. Untuk anti mesti belakang ada tambah huruf ya. Nampak? Ni jawapan dia yang ini. Kalau ishhan tak boleh lah untuk Sarah. Sarah ishhani. Okey, jadi jawapannya ya Sarah ishhani al-hatifa fil ghurfah. Ishhani maksudnya caslah telefon itu dalam bilik. Boleh tulis makna. Okey, yang akhir, hal anti tulis makna. Adakah awak apa? Awak ni awak lelaki ke awak perempuan? Anti, awak perempuan. Ingat, kalau perempuan depan ada ta, belakang ada yanun. Tengok mana? Ni dia, tasta'milina. Kalau tasta'milu anta. Hal anti tasta'milina lawhatal mafatihi lil kitabah. Adakah awak, yakni awak perempuan, menggunakan tasta'milina tadi, menggunakan lawhatal mafatih, papan kekunci ataupun keyboard, lil kitabah, untuk menulis. Tu je soalan dia. Senang kan? Jawapan pun Ustaz dah bagi. Jadi saya sarankan kalau murid-murid tulis yang ini, tulis jawapan ni, pilihan jawapan ni kat tepi. Selepas tu tulis buat dalam kurungan ni ataupun kotak, buat kotak. Ataupun macam ni, murid buat ni dulu. Nombor 1, murid buat ni dulu, buat kotak. Lepas tu bawah dia baru murid buat ni. Selang
dua baris juga. Dia buat ni, selang dua baris juga baru buat dia punya ayat soalan dia. Betul, selang dua baris, semua selang dua baris. Masuk yang ni pula. Selang dua baris tulis yang ni. Kenapa selang dua baris? Sebab nak tulis dia punya ni, nak bulatkan ya ni untuk apa, ta ni untuk apa, Boleh tak murid? Kemudian dalam ni pun tulis juga. Jangan pula lukis pensel kontak ni. Okey murid. Itu sahaja kerja murid untuk pembelajaran hari ini. التلاميذ والتلميذات الأحباء جميعا، هذه هي دراستنا اليوم، فإن شاء الله سنواصل دراستنا في أسبوع قادم إن شاء الله. فعليكم أن تذكروا الكلمات التي قد درسناها ماضيا. Jadi murid, itu sahaja yang kita dapat pelajari pada hari ini. Mudah-mudahan murid dapat hafalkan, ingat perkataan-perkataan yang telah dipelajari, terutamanya untuk hari ini ad-dhamirul muttasil bil fi'lil mudhari' wal amri. Jadi ingat baliklah sampai boleh ingat, boleh bayangkan. Kalau ana ashhanu, nahnu nashhanu, anta tashhanu, anti tashhanina, huwa yashhanu, hiya tashhanu. Fi'il amr pula, anta ishhan, anti ishhani. Jangan sampai tak ingat. Cuba, kalau tak hafal boleh cuba hafalkan, fi'il madhi yang dulu pun kalau rasa tak ingat, hafalkan balik, ingatkan balik. Okey, itu sahaja. Mudah-mudahan murid terus bertambah ilmunya, untuk menjadi insan yang berilmu, kerana orang yang berilmu sahaja yang boleh memberi manfaat yang banyak kepada orang lain. Mudah-mudahan murid diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya doakan khusus untuk murid-murid yang mengikuti pelajaran bahasa Arab bersama saya sampai ke hari ini, tak pernah miss. Mudah-mudahan murid diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.